Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan teruskan lagi pembelajaran pada hari ini dengan mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 3, bidang sirah. Tajuk yang akan murid-murid pelajari pada hari ini ialah Wahyu Teragung. Wahyu bermaksud kalamullah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Video ini adalah kesinambungan dari video Wahyu Teragung bahagian 1. Murid-murid boleh bersedia dengan buku teks Pendidikan Islam tahun 3. Sila buka muka surat 103, 104 dan 105 sebagai panduan pembelajaran pada hari ini. Jom murid-murid kita fahami dulu objektif pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, menerangkan peristiwa selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama dengan betul. Yang kedua, menyenaraikan kepentingan penurunan wahyu dengan tepat. Ketiga dan terakhir sekali, menyenaraikan iktibar daripada peristiwa penerimaan wahyu pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua dah bersedia, jom murid-murid belajar bersama-sama dengan ustaz. Inilah gambaran rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan Nabi hidup sangat bersederhana. Sila lihat muka surat 103. Apakah yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas turunnya wahyu pertama? Peristiwa selepas penurunan wahyu. Baginda pulang menemui isterinya Khadijah dalam keadaan ketakutan. Yelah, siapa tak takut kan? Nabi Muhammad tidak pernah pun berjumpa dengan malaikat Jibril sepanjang berada di Gua Hira. Khadijah menjelimut dan menenangkan baginda. Ini menunjukkan akhlak seorang isteri yang sangat baik, iaitu sentiasa berada di sisi suami semasa susah dan senang. Kemudian, Khadijah membawa baginda bertemu sepupunya Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani. Pendeta Nasrani bermaksud orang yang sangat alim atau tahu tentang amalan orang Nasrani dan masih mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Menurut Waraqah, baginda iaitu Nabi Muhammad telah dilantik menjadi Rasul sebagaimana dalam kitab terdahulu. Dapatlah murid-murid fahami bahawasanya Nabi Muhammad bukanlah melantik dirinya menjadi Rasul, tetapi Nabi Muhammad telah dilantik atau dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi seorang Rasul bagi memimpin manusia ke jalan yang benar. Sila lihat muka surat 104. Setelah murid-murid belajar mengenai peristiwa penurunan wahyu, jom kita lihat pula kepentingan wahyu dalam kehidupan seharian. Kepentingan wahyu, iaitu kepentingannya dalam kehidupan murid-murid sebagai seorang yang beragama Islam atau dengan kata lain, sebagai seorang Muslim yang beriman. Pertama, medium untuk mengetahui perintah dan larangan Allah di dalam Al-Quran. Allah telah memberitahu tentang perkara yang halal dan haram. Dengan ini, manusia terutamanya orang Islam dapat mengetahui perkara-perkara yang boleh dilakukan ataupun dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, mematahkan hujah orang kafir. Orang kafir sentiasa memikirkan cara untuk menjatuhkan maruah orang Islam. Tetapi, kesemua pendapat orang kafir itu dipatahkan dengan ayat Al-Quran. Hal ini kerana di dalam Al-Quran mengandungi semua aspek kehidupan dari segi jasmani, emosi, rohani dan jasmani. Ketiga, memberi penyelesaian kepada permasalahan manusia sepanjang masa. Ayat Al-Quran telah memberikan jalan penyelesaian kepada setiap permasalahan yang berlaku, supaya kehidupan manusia sentiasa dipandu dan bukanlah tidak tentu arah tujuan. Keempat, menjelaskan tentang sam'iyat. Sam'iyat bermaksud perkara-perkara gaib yang tidak dapat dilihat seperti dosa dan pahala, syurga dan neraka, titian sirat, telaga Kauthar dan sebagainya. Dengan mengetahui perkara sebeginilah menyebabkan manusia akan berasa takut dan gerun untuk membuat dosa dan bersegera patuh dengan perintah Allah. Kelima dan terakhir sekali,
mengandungi iktibar tentang peristiwa terdahulu. Di dalam Al-Quran, menceritakan tentang kisah-kisah Nabi terdahulu bersama kaumnya yang taat dan ingkar dengan suruhan Allah. Dengan itu, dapatlah murid-murid mengambil pengajaran dan dapat dijadikan sebagai panduan hidup. Lihat pula muka surat 105. Iktibar peristiwa penurunan wahyu pertama. Iktibar bermaksud pengajaran atau faedah yang boleh diambil dari kisah penurunan wahyu pertama, iaitu surah Al-Alaq dari ayat 1 hingga 5, seperti mana yang telah Ustaz terangkan di video sebelum ini. Jom murid-murid, kita lihat satu persatu iktibarnya. Al-Quran ialah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agak murid-muridlah, apakah yang boleh dilakukan untuk menunjukkan kepercayaan kita kepada Al-Quran? Kita mestilah menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup bagi mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Murid-murid nak tahu tak kenapa? Sebabnya, di dalam Al-Quran telah mengajar manusia dari sekecil-kecil perkara sehinggalah ke perkara yang besar untuk diaplikasi dalam hidup. Baik dari batas pergaulan, jual beli barang, aurat dan sebagainya. Nabi gigih mendaki Jabal An-Nur untuk ke Gua Hira. Apakah yang murid-murid boleh contohi dari sifat Nabi ini ya? Mencontohi kesungguhan Nabi Muhammad dalam melakukan semua perkara, terutamanya dalam beribadah. Ini menunjukkan bahawa seseorang yang tidak boleh mengaku kalah atau sering memberikan alasan tidak boleh buat. Ini menyebabkan seseorang itu akan sentiasa gagal dalam hidup. Murid-murid ingat tahu, kena belajar juga walaupun susah. Kerana dengan belajar je akan menambahkan ilmu pengetahuan dan menjadikan murid-murid orang yang berjaya. Seterusnya, Nabi beribadah kepada Allah walaupun masyarakat menyembah berhala. Ustaz nak tanyalah, kalaulah berlaku situasi, sekiranya kita solat akan dibunuh oleh penjahat, murid-murid akan solat ke tak? Tepuk dada, tanyalah iman masing-masing. Kita mesti berpendirian teguh dan tidak terpengaruh dengan anasir tidak baik yang ada di sekeliling. Bermaksud, Al-Quran telah mengajar segalanya dalam kehidupan, terutamanya jangan mensyirikkan Allah, iaitu jangan berharap selain dari Allah. Terakhir sekali, wahyu yang pertama ialah Iqra', iaitu bacalah. Ini menjadikan titik tolak bahawasanya ilmu itu sangat penting kerana wahyu pertama memberitahu tentang kepentingan membaca, iaitu mesti belajar. Tekun menuntut ilmu dan menjadikan amalan membaca sebagai tabiat. Sebagai seorang murid, kita mestilah rajin belajar dan bukanlah membuang masa dengan perkara yang sia-sia. Janganlah memberikan pelbagai alasan untuk tidak berjaya, tetapi jadikanlah masalah yang timbul itu sebagai pendorong untuk lebih berjaya. Itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ustaz harap murid-murid dapat menerangkan peristiwa selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama dengan betul. Selain itu, murid-murid dapat menyenaraikan kepentingan penurunan wahyu dengan tepat dan menyenaraikan iktibar daripada peristiwa penerimaan wahyu pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih semua kerana memberikan perhatian. Semoga kita bertemu lagi di video yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.